Hai, Assalamualaikum. Saya Amir Hafizuddin bin Jamaluddin dari Fakulti FCVEC. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan isu krisis makanan dan kesan terhadap Malaysia. Saya daripada kumpulan 1 bersama 3 ahli kumpulan saya, iaitu Alia Karina, Adam Iskandar dan Muhammad Ashraf. Pendahuluan mengenai isu krisis makanan ini, apa yang saya ingin mengatakan, sejak kebelakangan ini, kita sering berhadapan dengan situasi di mana kekurangan bekalan barangan negara, terutamanya bekalan barangan keperluan asas seperti minyak masak, tepung gandum, telur dan sebagainya. Lebih membebankan lagi apabila harga barangan keperluan asas kini semakin meningkat dari masa ke semasa, sehingga memberikan impak kepada masyarakat, terutamanya pada golongan yang berpendapatan rendah. Malah, keadaan ini bukan saja berlaku di Malaysia, tetapi negara-negara lain turut terkena tempiasnya. Jika kenaikan harga dan kekurangan barangan keperluan asas ini berterusan membuatkan tempoh pada masa yang lama, ianya boleh mengakibatkan krisis makanan dunia. Krisis makanan adalah sesuatu yang amat membimbangkan bagi setiap negara. Hal ini kerana ia memberi impak kepada peningkatan kadar kebeluran, kekurangan nutrisi dan juga boleh menyebabkan masyarakat senang terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Bagi penyataan masalah mengenai isu krisis makanan ini yang telah saya ringkaskan ialah negara-negara seperti Rusia, Kazakhstan, India, Mesir dan Kosovo melarang ataupun menghadkan jumlah komoditi pertanian dieksport ke luar negara. Mereka mengutamakan keperluan domestik kerana gandum tempatan dijadikan bahan makanan di negara masing-masing. Ukraine ingin menggantungkan ekspor gandum disebabkan konflik yang berlaku dan Rusia pula dikenakan sekatan sejak mencetuskan peperangan antara Ukraine. India yang juga merupakan pengeluar gandum dunia turut ingin menghentikan ekspor gandum disebabkan suhu yang terlalu panas sehingga menjejaskan hasil tanaman dan harga tempatan hampir mencecah rekod tertinggi. Sekian sahaja daripada saya. Teruskan untuk Alia Karina. Terima kasih Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Umi Raida. Berdirinya saya di sini, saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami. Sejak akhir-akhir ini, di negara kita iaitu Malaysia sedang mengalami isu berkaitan dengan krisis makanan. Oleh itu, tercetusnya beberapa persoalan untuk dikaji berkenaan krisis makanan dan kesan terhadap Malaysia. Antara salah satu persoalan berikut ialah apakah faktor krisis makanan boleh berlaku. Persoalan ini dikaji bagi mengetahui apakah yang telah terjadi sehinggakan krisis makanan boleh berlaku. Bahkan boleh dikatakan krisis makanan di Malaysia pada masa kini dapat membuka mata masyarakat di negara kita. Hal ini kerana kekurangan dan peningkatan harga barangan secara mengejut, dalam erti kata lain dengan secara tiba-tiba. Persoalan kajian yang seterusnya ialah apakah yang akan berlaku sekiranya krisis makanan akan berterusan. Persoalan ini dikaji kerana ia mendatangkan tanda tanya dan kebimbangan masyarakat di Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui, sumber makanan adalah salah satu keperluan asas bagi semua manusia. Jadi, sekiranya isu krisis makanan ini akan berterusan, apakah nasib rakyat Malaysia sewaktu ataupun sepanjang menghadapi dengan permasalahan ini? Persoalan yang ketiga pula adalah apakah strategi yang dapat dibuat sekiranya krisis makanan ini akan berterusan. Dengan adanya permasalahan seperti ini, sudah tentu masyarakat di Malaysia akan memikirkan strategi apa yang boleh dilakukan untuk menangani isu yang berkaitan. Disebabkan perkara seperti ini, adakah panic buying akan terjadi sekiranya kekurangan barangan akan berterusan? Dan bagaimana pula dengan golongan masyarakat yang kurang berkemampuan? Adakah kerajaan dapat memainkan peranan penting untuk mengatur strategi bagi masyarakat di Malaysia yang terkesan terhadap isu krisis makanan ini?
Beralih kepada topik yang seterusnya iaitu objektif kajian. Seperti yang dapat dilihat di paparan skrin, ini adalah objektif kajian kami bagi mencapai sasaran berkaitan dengan isu krisis makanan. Objektif yang pertama ialah untuk mengkaji dan mengenal pasti masalah, apa punca dan asbab boleh terjadinya krisis makanan, dan yang kedua ialah mengenal pasti keburukan apabila tercetusnya permasalahan isu krisis makanan, dan yang terakhir ialah menyediakan perancangan dan strategi untuk mengatasi masalah krisis makanan. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Iskandar bin Firdaus. Saya daripada Fakulti CVEC dan kos Digital Graphic Design. Okey. Terima kasih kepada rakan saya yang telah menerangkan tentang topik yang kami nak membentangkan ini. Topik yang kami nak membentangkan ini, lagi sekali saya ingatkan, adalah krisis makanan. Tadi kawan saya dah menerangkan tentang pengenalan. Okey, sekarang saya akan pergi ke lebih lanjut. Saya akan pergi kepada topik kepentingan kajian. Okey guys, korang tahu tak kepentingan kajian tu apa? Tak tahu kan? Okey, saya akan bagi tahu sikit. Kepentingan kajian ni, pentingnya kenapa kita buat kajian adalah kerana untuk kita mengenal pasti sesuatu masalah, apa punca yang dia berlaku dan macam mana kita nak settlekan benda tu. Okey? Okey, sekarang ni saya akan mulakan berdasarkan topik saya ni. Kepentingan kajian ini diharap agar dapat memberi satu gambaran dan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia terhadap masalah krisis makanan yang sedang dialami di Malaysia baru-baru ini. Selain itu, kerajaan dan orang-orang yang berjawatan besar dalam negara ini perlulah memainkan satu peranan yang penting sebagai pemimpin negara. Lagi-lagi kita di dalam fenomena krisis makanan ni. Okey, seterusnya, kerajaan haruslah bertindak melakukan sesuatu. Lagi-lagi kita sebagai rakyat Malaysia yang sedang mengalami kesusahan dan mengalami fenomena krisis makanan ini. Contohnya, kerajaan boleh bertindak dengan menaikkan gaji minimum pekerja agar kita tidak mengalami masalah krisis makanan lagi di Malaysia, dan masalah tu boleh berkurang ataupun menurun kadar peratusnya. Kenapa kerajaan harus membuat seperti yang saya cakap tu? Kenapa? Okey, saya akan bagikan situasi sekarang ni. Kerana pembekal sekarang ni semua kenakan harga yang tinggi apabila mereka ingin menjual kepada pembeli. Seperti penternak ayam di zaman sekarang ni, diorang akan menjual dengan harga yang tinggi, dan bila pembeli tu beli dan menjual balik ke kedai rojek, mereka akan charge 2 kali ganda lagi tinggi daripada harga diorang beli kepada pembekal. Kenapa? Sebab diorang pun nak untung dan diorang tak nak rugi dalam diorang punya perniagaan. Dengan menaikkan gaji minimum pekerja, hidup rakyat akan jadi lebih stabil, lebih aman dan lebih damai, dan kita juga akan tidak mengalami masalah krisis makanan. Mungkin kita akan alami, tapi berkurang, tidak macam sekarang yang terlalu melonjak ke atas kadar peratus krisis makanan. Okey, seterusnya, bukan itu saja cara untuk mengelakkan krisis makanan di negara ini. Kita ada cara lain. Okey, apa tu cara dia? Cara yang seterusnya adalah dengan menaikkan nilai mata wang negara juga dapat mengelakkan masalah inflasi berlaku di negara kita. Inflasi pula. Korang tahu tak apa maksud inflasi? Korang tahu tak? Tak tahu? Okey. Maksud inflasi adalah, dalam ekonomi, inflasi adalah suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa, ataupun erti kata lain, harga barang semua naik. Di samping itu, kepentingan kajian juga dilakukan agar dapat mencatat data atau rekod inflasi yang berlaku dalam negara, sama ada ia menaik atau menurun. Seterusnya, bencana alam juga adalah salah satu antara asbab
yang boleh terjadinya inflasi ini dalam sesebuah negara, kerana ia boleh merosakkan proses pembuatan makanan, dan dari situlah mulanya terjadinya inflasi negara. Dengan ini, penduduk di setiap negara haruslah sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah bencana alam ataupun rintangan-rintangan yang akan datang melanda di negara kita di masa akan datang atau di masa seterusnya, agar tidak terjejas dari segi ekonomi dan kita tak mengalami masalah inflasi ekonomi, krisis makanan dan macam-macam masalah yang akan datang di negara kita. So, kita sebagai rakyat kenalah sentiasa bersedia untuk menghadapi apa pun masalah yang akan datang di negara kita ini. Akhir sekali, dengan adanya kepentingan kajian ini, berharap agar pihak kerajaan menganggap masalah krisis makanan ini sebagai satu fenomena yang besar dan berharap memandang masalah ini lebih serius lagi, kerana ramai orang yang telah terjejas dalam fenomena krisis makanan kali ini. Okey, sekian perbincangan tentang tajuk kepentingan kajian krisis makanan ini daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Tinjauan kajian terhadap krisis makanan di Malaysia adalah kita dapat memfokuskan kepada beberapa isu krisis makanan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Data-data yang kita dapat kumpulkan adalah berhubung impak pelaksanaan dasar yang boleh diringkaskan pada 5 sebab. Dan yang pertama adalah jurang ekonomi kita yang sangat jauh menyebabkan harga makanan naik. Dan yang kedua, pertambahan jumlah penduduk yang sangat drastik. Dan ketiga, bencana juga dapat merosakkan proses makanan seperti banjir dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah sumber makanan dieksploitasi sebagai sumber lain. Metodologi kajian telah melaburkan data-data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui kaedah temu bual kepada sekumpulan pakar termasuklah ahli akademik, pembuat dasar, badan bukan kerajaan dan juga orang awam. Selain itu, data sekunder pula diperoleh melalui kajian perpustakaan, buku dan juga jurnal. Kajian ini ingin membentangkan dasar berkaitan sekuriti makanan ataupun krisis di Malaysia. Yang pertama adalah Malaysia tidak memiliki suatu teras yang konkret ataupun komprehensif sejak dari awal lagi. Yang kedua, pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak stabil. Yang ketiga pula, pelaksanaan dasar dan strategi keberkenaan sekuriti makanan tidak konsisten. Yang keempat pula, globalisasi juga adalah satu salah punca membuatkan kita kemerosakan makanan. Secara tidak langsung, ia akan beri impak yang negatif kepada keselamatan rakyat di Malaysia. Dan kajian ini juga mencadangkan supaya sektor pertanian dapat memberi perhatian yang serius oleh kerajaan untuk mengurangkan pergantungan kepada import makanan dan dalam masa yang sama untuk menjamin keselamatan rakyat. Rancangan dan analisis kajian. Seramai 42 orang responden telah menjawab soalan tersebut. Soalan yang pertama, adakah pasar raya di kawasan rumah anda kekurangan barang keperluan makanan? Sebanyak 52.4% menjawab ya, 47.6% mengatakan tidak. Soalan seterusnya, patutkah kita sebagai pembeli menghadkan pembelanjaan keperluan harian? Sebanyak 76.2% menjawab ya, dan manakala 23.8% menjawab tidak. Soalan seterusnya, adakah anda terkesan dengan kenaikan harga barangan? Sebanyak 100% responden mengatakan ya pada soalan tersebut. Soalan seterusnya, adakah bantuan keluarga Malaysia BKM dapat membantu serba sedikit atas
kenaikan harga barangan makanan. 31% mengatakan ya, manakala 69% mengatakan tidak. Soalan seterusnya, patutkah kerajaan Malaysia tingkatkan lagi gaji minimum selaras dengan kos sara hidup yang tinggi? Sebanyak 95.2% menjawab ya, manakala 48% menjawab tidak. Dan soalan yang terakhir, itu saja bersih. Kumpulan analisis secara keseluruhan. Setelah meneliti secara keseluruhan pada carta analisis responden, kita hampir kekurangan bekalan makanan. Maka kerajaan hendaklah mengambil langkah awal untuk menambah bekalan makanan serta barang keperluan di negara kita. Hal ini kerana kalau kerajaan mengambil mudah terhadap perkara ini, kita berkemungkinan akan mengalami krisis makanan di negara kita. Selain itu, kita sebagai pengguna wajiblah menghadkan perbelanjaan kita terhadap barangan keperluan agar orang lain dapat beli barangan keperluan mereka juga. Di samping itu, kerajaan juga hendaklah mengurangkan harga barangan. Hal ini disebabkan harga barangan telah pun meningkat sehingga kan rakyat Malaysia amat terkesan dengan kenaikan harga barangan. Malah bantuan keluarga Malaysia BKM juga tidak dapat menampung kos sara hidup mereka. Jadi ini dapat membuktikan kegagalan kerajaan pada masa kini. Jika kerajaan menaikkan harga barangan, mereka hendaklah menaikkan gaji minimum rakyat, iaitu dari 1,500 hingga 2,000 ringgit Malaysia. Kesimpulannya, untuk mencapai objektif, kerajaan hendaklah seimbangkan dan mengambil berat tentang rakyat Malaysia yang sedang sesara dengan kos sara hidup yang tinggi. Okay guys, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah membentangkan dan menyambung pembentangan ini tentang topik krisis makanan ni. Dan kembali kepada saya semula. Okay, yang terakhir ni saya akan membuat satu kesimpulan tentang topik yang kami ingin membentangkan ini. Okey, apa itu krisis makanan? Krisis makanan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu keadaan di mana negara atau orang yang gagal memenuhi keperluan makanan. Seperti yang dijangka ataupun diramalkan oleh rakyat-rakyat kita di Malaysia ni, harga barangan di Malaysia telah meningkat dan akan meningkat lagi pada masa akan datang kerana krisis makanan yang telah melanda di negara kita, dan kita pun mengalami kejatuhan ekonomi di negara kita. Selain itu, ekonomi di Malaysia sedang mengalami inflasi, iaitu inflasi tahap pertama, di mana dikatakan maksud menjala ataupun inflasi yang lembut, di mana harga meningkat sebanyak 3%. So, inflasi yang kita alami ni adalah inflasi yang pertama dan masih boleh ditapis dan diselamatkan lagi kerana ia tidak sebegitu teruk macam inflasi tahap kedua dan tahap ketiga. Bukan itu saja, korang tahu tak, Malaysia juga sudah tidak lagi mengimport gandum daripada India. Sebaliknya, 80% biji rit itu diimport daripada Australia selain daripada Amerika Syarikat, Kanada dan Ukraine. Sebab apa? Sebab kita mengalami kejatuhan ekonomi negara kita jatuh. Tambahan pula, korang tahu tak, sekarang ni projek di Malaysia mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan gandum daripada pemborong. Nampak tak? Nak dapatkan bekalan gandum tu pun dah susah sebab sekarang ni orang semua barang dah naik. So pemborong semua akan naikkan harga barang, supplier pun akan naikkan harga barang. Tu sebab barang kat kedai runcit jadi mahal. Dan ada juga pemborong yang mengenakan harga yang tinggi. Sebab itulah kenapa barang kat kedai runcit ataupun pasar raya ke, korang dapat harga beras naik,
Sebab kita sekarang ni tengah mengalami krisis makanan. Dan sekarang pun bukan sahaja gandum, tetapi harga ayam juga dah naik, harga telur dah naik. Hari tu korang ada tengok TV tak? Dapat berita tak yang harga telur pun dah naik? Semua barang dah tengah naik sekarang ni. Sebab kita mengalami masalah krisis makanan, dan kita pun mengalami masalah kejatuhan ekonomi negara. Nilai mata wang kita jatuh. And disebab itulah macam mana keadaan kita sekarang ni. So kita sama-samalah bersatu padu sebagai rakyat untuk mengatasi masalah krisis makanan ni. Secara tuntas, Malaysia haruslah bertindak dengan menaikkan nilai mata wang agar tidak mengalami lagi masalah-masalah seperti krisis makanan ni secara berlarutan. So, kerajaan kenalah bertindak dan berfikiran prihatin dan rasional terhadap rakyat yang sedang dalam kesusahan ini. Dengan menaikkan nilai mata wang, kita akan berkurang masalah krisis makanan ini, dan ekonomi kita juga akan makin menaik secara perlahan-lahan. Akhir sekali, apabila nilai mata wang meningkat, kadar inflasi negara akan menurun. Okey, sekian itu saja kesimpulan saya tentang tajuk krisis makanan ni. Saya Adam Iskandar bin Firdaus dan rakan saya daripada grup 1 ingin memohon maaf dan salah silap kalau ada kekurangan daripada kumpulan kami, daripada segi pembentangan kami. Sekian, terima kasih.